Salam sejahtera kepada Dr. Anida binti Robani selaku pensyarah kursus Sosiologi Industri BIPW 2142. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan isu kenaikan harga barang. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang dan Ahmad Izzat sebagai ketua kumpulan kami. Pengenalan, kenaikan harga barang merupakan satu kenaikan pada tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Baru-baru ini, kenaikan harga barang semakin menjadi-jadi di Malaysia. Kajian ini bakal mengkaji tentang isu kenaikan harga barangan di Malaysia. Objektif kajian ini adalah menghuraikan tentang sebab kenaikan harga barang, kesan kenaikan harga barang terhadap masyarakat dan langkah mengatasi isu masalah kenaikan harga barang ini. Latar belakang kajian. Tujuan kumpulan kami membuat kajian ini ialah bagi mengaji isu kenaikan harga barang di Malaysia. Indeks harga pengguna (HIP) adalah ukuran perubahan harga dari semasa ke semasa bagi sekumpulan barangan dan perkhidmatan yang biasa dibeli oleh isi rumah. Indeks harga pengguna Malaysia pada Disember 2021 meningkat sebanyak 3.2% kepada 124.5 berbanding 120.6 dalam bulan sama pada tahun sebelumnya. Malaysia mencatat kenaikan kadar inflasi sebanyak 3.2% pada Disember 2021 berbanding tempoh sama pada 2020. Kumpulan berpendapatan rendah diklasifikasikan sebagai lebih terdedah kepada risiko kenaikan harga komoditi disebabkan tahap kemampuan kewangan dan simpanan mereka yang rendah. Situasi ini menjejaskan kuasa beli pengguna dan keupayaan menabung di kalangan pengguna. Isi rumah terpaksa memperuntukkan perbelanjaan yang lebih tinggi berbanding sebelumnya, khususnya untuk perbelanjaan barangan harian. Penyataan masalah. Yang pertama, kenaikan harga barangan semasa yang meningkat menjejaskan pendapatan penduduk di Malaysia. Yang kedua, kos sara hidup meningkat menyebabkan taraf hidup merosot. Yang ketiga, penawaran dan permintaan barangan yang tidak selari. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama ialah menghuraikan sebab-sebab kenaikan harga barangan di pasaran. Yang kedua ialah mengkaji kesan-kesan kenaikan harga barang terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengkaji sejauh mana campur tangan kerajaan dalam isu menangani kenaikan harga barang ini. Yang keempat, mengenal pasti prestasi rakyat terhadap langkah bagi menangani isu kenaikan harga barangan ini. Seterusnya, metodologi kajian. Pertama, internet seperti jurnal, e-book, majalah dan sebagainya. Kedua, soal selidik. Soal selidik merupakan satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. Soal selidik dibentuk secara khusus untuk mengumpulkan maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Instrumen soal selidik mengemukakan bentuk soalan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden. Akhirnya, sasaran industri atau komuniti. Kategori kumpulan isi rumah B40 adalah sasaran industri atau komuniti. Kumpulan isi rumah B40 juga dikenali sebagai B40 bottom. Merupakan kumpulan isi rumah yang tersenarai sebagai kumpulan yang berpendapatan rendah. Golongan B40 terdiri daripada 40% rakyat Malaysia. Sumbangan dan kepentingan kajian ini ialah untuk mengetahui punca-punca kenaikan harga barang, membantu golongan B40 dan menambah baik penyelidikan dalam bidang kos sara hidup untuk rujukan kepada kualiti hidup. Bagi definisi kata kunci, isu kenaikan harga barangan terjadi akibat daripada beberapa faktor, iaitu yang pertama, tidak dapat memenuhi permintaan rakyat. Kedua, banyak bergantung dengan barangan import
Seterusnya, kenaikan harga barangan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Carta 1, jantina responden. Carta 1 menunjukkan seramai 40 orang responden lelaki bersamaan dengan 42.1% telah menjawab soalan sidik ini. Manakala responden perempuan seramai 55 orang bersamaan dengan 57.9%. Hal ini jelas menunjukkan jumlah responden perempuan lebih ramai berbanding responden lelaki kerana perempuan selalunya membeli barang dapur dan rumah. Oleh itu, isu kenaikan harga ini dapat dikesan oleh responden perempuan dan memberi impak kepada mereka terutama golongan suri rumah. Carta 2, status responden. Berdasarkan Carta 2, daripada 95 orang responden yang disoal sidik, kebanyakannya golongan yang telah berkahwin iaitu seramai 70 orang responden bersamaan dengan 73.7% dan yang selebihnya ialah golongan bujang iaitu seramai 25 orang responden bersamaan dengan 26.3%. Hal ini jelas menunjukkan golongan yang telah berkahwin mempunyai banyak tanggungan dan komitmen ditambah lagi dengan pendapatan yang agak rendah berbanding dengan golongan bujang yang belum mempunyai banyak komitmen. Carta 3, umur responden. Carta 3 menunjukkan seramai 69 orang responden bersamaan 72.6% adalah terdiri daripada golongan responden yang berumur 21 hingga 30 tahun. Manakala responden yang berumur 31 hingga 40 tahun mempunyai seramai 11 orang bersamaan dengan 11.6%, diikuti dengan golongan yang berumur 41 hingga 50 tahun iaitu seramai 7 orang bersamaan 7.4%. Seramai 5 orang responden bersamaan dengan 5.3% terdiri daripada umur bawah 20 tahun. Selebihnya lagi ialah responden yang berumur lebih 50 tahun iaitu seramai 3 orang bersamaan 3.1%. Carta 4, pekerjaan responden. Carta 4 menunjukkan jumlah responden bagi bahagian pekerja. Majoriti menunjukkan kelompok bekerja sendiri pada ramai responden iaitu seramai 47 orang bersamaan 50.5%. Responden yang bekerja swasta menjadi kelompok kedua iaitu seramai 25 orang bersamaan dengan 25.3%. Manakala yang selebihnya ialah kelompok yang bekerja kerajaan iaitu seramai 33 orang bersamaan 24.2%. Kelompok yang bekerja sendiri amat terkesan dengan isu kenaikan harga barang ini disebabkan pendapatan harian yang diperoleh oleh mereka yang tidak menentu berbanding dengan kelompok swasta dan kerajaan. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan gaya dari para responden untuk objektif yang pertama iaitu mengenal pasti sebab-sebab kenaikan harga barang di pasaran. Iaitu yang pertama, pembelian panik mengakibatkan kenaikan harga barang. Berdasarkan graf 1, pengkaji dapat mengenal pasti seramai 41 orang responden atau bersamaan dengan 43.2% sangat bersetuju akan pernyataan tersebut. Bagi yang bersetuju sebanyak 38 orang responden atau 40%, manakala bagi yang tidak pasti hanya 12 orang responden atau 12.6% dan selebihnya ialah tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju akan pernyataan tersebut. Hal ini demikian kerana kemungkinan sesetengah responden tidak memahami apa yang dikatakan pembelian secara panik yang tiba-tiba tanpa menghiraukan orang lain dan akan mengakibatkan harga barang naik. Yang kedua ialah sikap peniaga yang mementingkan keuntungan. Graf 2 menyatakan seramai 56 orang responden atau 58.9% yang sangat bersetuju bahawa kenaikan harga barang disebabkan oleh sikap peniaga yang mementingkan keuntungan. Bagi yang bersetuju, seramai 27 orang responden atau bersamaan dengan 28.4% yang bersetuju dan 10 orang responden yang kurang pasti akan pernyataan tersebut. Hal ini kerana sesetengah peniaga sengaja menaikkan harga barang jualan dengan alasan kekurangan bekalan dan pembekal atau pengimport mengenakan harga yang tinggi. Yang ketiga ialah pengeluaran barangan terhad tidak dapat menampung keperluan pengguna. Graf 3 menunjukkan seramai 56 responden atau 58.9% yang sangat bersetuju. 25 orang responden atau 26.3% bersetuju, manakala 12 orang responden atau bersamaan dengan 26.3% yang kurang pasti dan selebihnya ialah tidak bersetuju atau yang sangat tidak bersetuju akan pernyataan pengeluaran barangan terhad tidak dapat menampung keperluan pengguna. Hal ini berkemungkinan kerana sesetengah responden tidak merasakan bahawa pernyataan tersebut merupakan punca kenaikan harga barang dengan aktiviti pengeluaran import dan ekspor barang ke negara kita tidaklah begitu memuaskan. Yang keempat ialah permintaan yang tinggi terhadap sesuatu barang. Graf 4 menunjukkan bahawa seramai 58 orang responden atau bersamaan dengan 61.1% sangat bersetuju bahawa sebab kenaikan harga barang adalah berlakunya permintaan yang tinggi terhadap sesuatu barang, terutamanya pada musim perayaan atau semasa musim perintah kawalan pergerakan. Manakala 24 orang responden atau 25.3% bersetuju dan 11 orang responden atau 11.6% tidak pasti akan pernyataan tersebut. Masyarakat banyak bersetuju dengan pernyataan permintaan yang tinggi terhadap sesuatu barang adalah salah satu sebab isu kenaikan harga barang. Hal ini kerana apabila sesuatu barang mendapat permintaan yang tinggi, penjual akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang secara mendadak. Graf
Graf 5 menunjukkan seramai 62 orang responden atau bersamaan dengan 65.3% sangat bersetuju bahawa kos bahan mentah yang tinggi merupakan sebab kenaikan harga barang. Manakala 23 orang responden atau bersamaan dengan 24.2% bersetuju. Bagi kurang pasti akan pernyataan tersebut ialah sebanyak 7 orang responden atau bersamaan dengan 7.4%. Graf 7 menunjukkan bilangan responden yang tertinggi iaitu seramai 66 orang responden bersamaan 69.5% sangat bersetuju dengan soalan kenaikan harga barang runcit yang menyebabkan pembelanjaan harian meningkat dalam isu kenaikan harga barang. Kemudian terdapat 20 orang responden bersamaan dengan 21.1% juga yang setuju dengan soalan ini. Manakala seramai 7 orang responden tidak pasti dan selebihnya seramai 2 orang yang tidak setuju dengan soalan tersebut. Peningkatan pembelanjaan harian ini memberi kesan kepada golongan B40, terutama suri rumah yang sering membeli barang-barang keperluan atau barang dapur untuk kelangsungan hidup. Graf 8 pula menunjukkan majoriti bersetuju dengan soalan yang diajukan iaitu seramai 91 orang responden bersetuju bahawa kenaikan harga barang disebabkan kos sara hidup yang tinggi membebankan pengguna yang berpendapatan rendah. Apabila berlakunya kenaikan harga barang secara mendadak, hal ini akan memberi kesan kepada kos sara hidup dan membebankan golongan yang berpendapatan rendah. Manakala 3 orang responden bersamaan 3.2% yang tidak pasti dan selebihnya hanya seorang responden yang tidak setuju. Berdasarkan graf 9 menunjukkan peratusan bilangan kos sara hidup yang tinggi iaitu 44.2% atau seramai 42 orang responden sangat setuju bahawa kos sara hidup yang tinggi mendorong pengguna mengamalkan sikap berhutang dan terdapat 33 orang responden yang hanya setuju dengan soalan tersebut. Manakala terdapat 15 responden bersamaan 15.8% yang menyatakan tidak pasti berkenaan soalan kos sara hidup yang tinggi mendorong pengguna mengamalkan sikap berhutang dan selebihnya seramai 5 orang responden yang tidak setuju. Dapatan kajian seterusnya adalah mengkaji sejauh mana caputan kerajaan untuk menangani masalah kenaikan harga barang. Graf 10 menunjukkan pelaksanaan kempen penurunan harga peringkat kebangsaan menunjukkan bilangan responden yang tertinggi adalah sangat setuju iaitu 49 responden. Seterusnya, graf sebelah adalah lawatan secara mengejut dari semasa ke semasa oleh pihak kerajaan harus dijalankan untuk memastikan pejuang mematuhi peraturan yang ditetapkan, juga menunjukkan bilangan responden sangat setuju iaitu 67 responden. Seterusnya, graf 12, pihak kerajaan harus mengawal pengeluaran mengikut unjuran permintaan daripada pelanggan. Menunjukkan bilangan responden tertinggi adalah sangat setuju iaitu 54 responden. Kemudian graf ke-13 dan 14 masing-masing menunjukkan bilangan responden yang tertinggi adalah sangat setuju dalam soalan yang kami sediakan itu. Seterusnya ialah dapatan kajian bagi bahagian E iaitu mengenal pasti langkah-langkah bagi mengatasi isu kenaikan harga barang. Graf 15 menyatakan seramai 62 orang responden atau bersamaan dengan 65.3% yang sangat bersetuju bahawa rakyat sentiasa mengamalkan amalan berjimat cermat semasa membeli barang. Bagi yang bersetuju seramai 27 orang responden atau bersamaan dengan 28.4% yang bersetuju dan 5 orang responden bersamaan dengan 5.3% yang kurang pasti akan pernyataan tersebut. Bagi selebihnya ialah 1 orang responden bersamaan dengan 1.1% yang tidak bersetuju. Bagi graf 16 menyatakan seramai 65 orang responden atau bersamaan dengan 68.4% yang sangat bersetuju bahawa rakyat sentiasa melakukan perancangan perbelanjaan keluarga dengan lebih teliti. Bagi yang bersetuju, seramai 24 orang responden atau bersamaan dengan 25.3% yang bersetuju dan 4 orang responden bersamaan dengan 4.2% yang kurang pasti akan pernyataan tersebut. Bagi selebihnya ialah 2 orang responden bersamaan dengan 2.1% yang tidak bersetuju.
Akhir sekali, graf 17 ialah menyatakan seramai 66 orang responden atau bersamaan dengan 69.5% yang sangat bersetuju terhadap kesedaran pengguna tentang hak pengguna dengan melaporkan penyelewengan yang dilakukan oleh peniaga. Bagi yang bersetuju ialah seramai 19 orang responden atau bersamaan dengan 20% yang bersetuju dan 3 orang responden bersamaan dengan 8.4% yang kurang pasti akan pernyataan tersebut. Bagi selebihnya ialah 2 orang responden bersamaan dengan 2.1% yang tidak bersetuju. Seterusnya ialah langkah atau cadangan penambahbaikan untuk mengatasi kenaikan harga barang. Pertama ialah memperkenalkan kaedah kawalan terhadap harga barang terutamanya bagi barang keperluan asas seperti beras, minyak masak dan gula. Kerajaan yang intelektual dan prihatin dengan kelangsungan hidup rakyat sewajarnya menetapkan harga siling terhadap sesuatu barang asas yang lazimnya mendapat permintaan yang sangat tinggi daripada pengguna. Pihak berkuasa haruslah menjalankan kajian bagi mencari senarai barang keperluan yang penting untuk penduduk tempatan dalam kehidupan seharian mereka. Kedua ialah memastikan pengeluaran barang mengikut unjuran permintaan pengguna. Usaha ini memerlukan kerjasama dan etika daripada pihak pembekal dan pengeluar produk. Pihak berkuasa perlu menjalankan kajian dan menganalisis unjuran permintaan masyarakat setiap tahun untuk mengeluarkan jumlah jangkaan pengguna pada masa hadapan. Terakhir ialah pemberian subsidi kepada pengeluar dapat membantu pengeluar yang mencukupi untuk menampung permintaan rakyat yang semakin bertambah. Pihak kerajaan pula hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barang tanpa kelulusan daripada pihak kerajaan. Sebagai contoh, mana-mana penjual yang menaikkan harga barangan sesuka hati hendaklah didakwa di mahkamah. Kesimpulannya, dapatan daripada kajian ini ialah harga barangan di Malaysia sememangnya meningkat. 79% responden dalam golongan B40 terasa terbeban dengan kenaikan harga barang ini dan harga barangnya meningkat namun pendapatan bulanan rakyat yang tidak setimpal dengan kenaikan harga barangan. Sekian saja pembentangan dari kami.